CIA dan rangkaian stealth NATO di Ukraine. Amerika Syarikat adalah dalang bagi menyelaraskan perang proksi menentang Rusia. Semenjak meletusnya perang di antara Rusia dan Ukraine pada 24 Februari, penyediaan sokongan material bernilai berpuluh bilion dolar kepada Kiev oleh negara anggota NATO telah didokumentkan dengan baik. NATO dan anggotanya telah memainkan peranan yang penting di dalam memperlahankan kemajuan dan kemarahan tentera Rusia. Walau bagaimanapun, apa yang kurang dihebahkan adalah peranan Amerika dan NATO di lapangan selain menyokong usaha perang oleh kerajaan Ukraine, termasuk bukan sahaja sukarelawan dan pelbagai tentera upahan, tetapi juga kaki tangan daripada agensi perisikan daripada tentera Amerika Syarikat itu sendiri. Satu pandangan yang jarang berlaku tentang operasi ini telah disediakan oleh New York Times yang merujuk kepada Amerika Syarikat sebagai menubuhkan kesatuan di dalam sepadan Ukraine. Ianya adalah rangkaian tersembunyi komando dan pengintip yang menyediakan senjata, perisikan dan juga latihan. CIA dan kaki tangannya terus beroperasi di negara itu secara rahsia, kebanyakannya di ibu negara Kiev, dan mengarahkan sebahagian besar jumlah perisikan yang dikongsi bersama oleh Amerika Syarikat dengan tentera Ukraine. Walaupun kaki tangan CIA dan Pentagon dilaporkan tidak dikerahkan di medan pertempuran, mereka telah bertanggungjawab bagi menasihati unit barisan hadapan melalui ibu pejabat bahagian perisikan mereka di Ukraine. Tanda-tanda sokongan logistik, latihan dan perisikan mereka yang tersembunyi adalah nyata di medan perang dan tidak dapat disembunyikan lagi, lapor akhbar The Times. Komando daripada negara NATO lain termasuk Britain, Perancis, Kanada dan Lithuania juga telah berada di dalam unit ketenteraan khas Ukraine itu sendiri. Selain daripada melatih dan menasihati tentera Ukraine serta menyediakan saluran di darat untuk senjata dan bantuan lain, sebenarnya ada di antara mereka turut ikut bertempur, ujarnya. Amerika telah berperanan skala besar secara rahsia untuk membantu Ukraine untuk setiap operasi yang sedang dijalankan. Penyediaan sokongan material seperti persenjataan telah ditambah selain akses kepada kuantiti perisikan yang banyak, dan pegawai Ukraine turut dibekalkan dengan komputer tablet bagi menjalankan aplikasi pemetaan di medan perang untuk menyasar dan menyerang unit Rusia, selain menyediakan akses kepada pengimejan satelit untuk pelbagai aset pengawasan tentera Amerika Syarikat. Tahap sokongan barat telah dilabel oleh pasukan khas Ukraine yang beroperasi di wilayah Donbas yang dipertikaikan sebagai bantuan rahsia yang diperlukan, lapor akhbar The Times. Tertera bendera Amerika pada setiap peralatan persenjataan yang dibekalkan mereka. Selain ianya dilekatkan di atas peluru berpandu darat ke udara dan udara ke permukaan beserta aset tempur mudah alih yang dibekalkan barat. Semuanya telah ditampal bendera Amerika dan juga NATO. Usaha Ukraine telah ditambah dengan sokongan yang diberikan kepada Ukraine oleh negara anggota NATO itu sendiri. Contohnya, latihan untuk komando Ukraine di Jerman yang disediakan oleh kumpulan pasukan khas ke-10 tentera Amerika Syarikat di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman. Tentera Udara Amerika Syarikat dan anggota Tentera Kesatuan NATO secara serentak telah melatih pasukan tentera udara Ukraine. Tahap penglibatan oleh negara anggota Kesatuan NATO telah menambah sedikit keraguan bahawa peperangan sedang dilancarkan terhadap Rusia melalui proksinya, iaitu Ukraine. Ini sekaligus mirip seperti perang proksi sebelum ini yang dilancarkan terhadap Moskow dan sekutunya di Syria pada tahun 2010, yang juga menyaksikan pasukan khas barat juga wujud di dalam unit bersenjata anggota pemberontak yang dilatih dan diberikan ilmu perisikan oleh negara anggota NATO dan juga barat. Walaupun Ukraine dahulunya adalah sebahagian daripada Kesatuan Soviet dan sehingga 2014, Ukraine berjaya diselaraskan lebih rapat kepada Rusia. Penggulingan kerajaan Ukraine pada tahun 2014 dengan sokongan barat oleh kerajaan pro-barat di Kiev telah membuka jalan serta usaha untuk menghidupkan dan memperkasakan negara kecil bekas Soviet itu untuk menentang Rusia kembali. Hasilnya ialah peperangan yang tengah berlaku sepenuhnya di wilayah bekas USSR dan juga Soviet. Ini adalah strategi licik dan berkesan bagi anggota NATO untuk mengurangkan dan melumpuhkan kuasa ketenteraan Rusia, selain telah menjimatkan kos kepada blok Perikatan Barat itu sendiri. Jadi, apabila Rusia telah menjadi seekor singa yang lemah, mereka beranggapan bahawa akan tiba waktu yang sesuai untuk mereka membaham. Dan persoalannya, adakah singa yang disangka lemah itu tidak bermaya? Sama-sama kita nantikan apakah kesudahannya.